Salam sejahtera para pendengar. Pada 24 November 2022, satu kes jenayah telah menggegarkan ketenteraman. Di bawah sebatang pokok rambutan, di sebuah kebun yang sunyi di Janda Baik, ditemui mayat seorang wanita yang telah reput teruk, pakaiannya koyak rabak, tulang dan dagingnya bercampur dengan tanah. Mangsa ialah Siti Aisyah, istri kepada Amirul Hakim, seorang lelaki yang selama ini dipuji oleh seluruh kampung sebagai seorang yang baik dan contoh teladan. Namun yang anehnya, tiada siapa yang membuat laporan polis, tiada jeritan kedengaran, tiada sebarang petunjuk yang jelas. Hanya sekumpulan anjing di kebun itu yang tidak henti-henti menyalak sambil menggaru dan menggali di sekeliling pokok rambutan itu selama 3 malam berturut-turut. Dan dari situlah, satu rahasia yang terkubur mula terbongkar ke permukaan. Penduduk kampung terkejut, keluarga mangsa hancur luluh, manakala si penjenayah kejam terus melakonkan watak suami yang berduka. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku di sebalik pintu rumah itu? Mengapa si pembunuh sanggup melakukan perbuatan sekejam itu terhadap istri sendiri? Dan bagaimana seekor bukti yang hidup boleh membongkar keseluruhan jenayah ini? Dalam video hari ini, saya akan ceritakan kepada Anda keseluruhan kes ini dari sebuah lakonan yang sempurna sehinggalah hukuman yang setimpal untuk si berdarah sejuk. Jangan berganjak, kerana kadangkala petunjuk tersembunyi di tempat yang paling tidak disangka. Apabila laporan orang hilang dibuat di balai polis, tiada siapa menyangka di sebalik riak wajah risau Amirul dan ibunya, Makcik Kalsum, tersembunyi sebuah sandiwara yang telah dirancang rapi. Pada 25 November, fail kes secara rasmi diserahkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang. Kolonel Zainal Abidin, seorang pegawai yang telah mengendalikan berpuluh-puluh kes besar dan kecil, mengambil alih kes itu dan turun sendiri ke lokasi kejadian. Rumah Amirul terletak di tengah-tengah kebun buah-buahan yang luas dan kelihatan bersih luar biasa. Semua barangan di dalam rumah tersusun rapi, tiada sebarang tanda pergelutan atau pergaduhan. Kerusi ditolak rapat ke meja, langsir ditarik lurus, perabot kayu berkilat tanpa sebutir habuk. Tetapi, kesempurnaan inilah yang membuatkan Kolonel Zainal berasa tidak sedap hati. Seorang wanita yang marah pada suaminya dan lari dari rumah pada waktu malam biasanya tidak akan meninggalkan telepon, dompet, atau dokumen pengenalan dirinya. Tetapi semua barangan milik Aisyah masih elok terletak di atas meja. Jadi, kemana dia pergi dan bagaimana caranya? Gerak hati seorang penyiasat yang berpengalaman memberitahunya ada sesuatu yang tidak kena. Rasa sejuk itu bukan datangnya dari cuaca, tetapi dari kepura-puraan yang menyeramkan di dalam rumah itu. Pada hari-hari berikutnya, para anggota penyiasat dikerahkan ke merata tempat, meneliti rakaman kamera litar tertutup di jalan-jalan utama, memeriksa senarai penumpang di stasiun bas dan daftar masuk di rumah tumpangan, serta menghubungi saudara mara dan rakan-rakan Aisyah. Tiada seorang pun, langsung tiada sesiapa yang berjumpa atau melihat Aisyah selepas malam 15 November. Dia hilang seolah-olah tidak pernah wujud. Keterangan Amirul masih kedengaran logik. Istri saya dah pergi, saya pun tak sangka dia pergi terus. Saya ingat dia merajuk, beberapa hari nanti baliklah. Makcik Kalsum pula berlinangan air mata dengan suara yang sedih. Dia tuh sensitif, suka fikir bukan-bukan. Saya dah pesan pada Amirul jangan buat dia marah lagi. Tetapi, keserasian lakonan ibu dan anak ini hampir sempurna. Mereka tidak bercakap terlalu banyak, tidak terperangkap dengan butiran, sebaliknya membiarkan ruang kosong di mana perlu. Kes ini perlahan-lahan menemui jalan buntu, tiada saksi, tiada petunjuk, tiada lokasi jenayah yang jelas.
Dan dalam kesunyian itu, satu lagi penderitaan mula terbentuk. Penderitaan seorang ayah dan ibu kepada Aisyah yang setiap hari menunggu di hadapan rumah. Penderitaan rakan-rakannya apabila melihat media sosial Aisyah tiba-tiba senyap. Penderitaan para penyiasat sendiri apabila berhadapan dengan tembok kebisuan tanpa jejak, tanpa suara. Ketakutan terbesar bukanlah kejahatan yang terlalu besar, tetapi kejahatan yang disembunyikan dengan terlalu bijak. Kolonel Zainal tetap tidak berputus asa. Beliau percaya kebenaran tidak boleh terkubur selamanya dalam kegelapan. Dan akhirnya, pada hari keempat, satu butiran kecil mula membuka segalanya. Sekawan anjing di kebun itu yang biasanya garang mula menunjukkan tingkah laku yang aneh. Mereka tidak lagi menyalak pada orang asing, sebaliknya beralih kepada menggaru dan menggali di sekeliling sebatang pokok rambutan di belakang rumah. Bukan sekali, tetapi berulang kali selama 3 hari. Pandangan mata Amirul ketika melihat anjing-anjing itu membuatkan Kolonel Zainal terasa seram sejuk di tulang belakang, lebih daripada sebarang petunjuk lain. Itu bukan pandangan seorang yang risau, tetapi pandangan panik seolah-olah rahasianya baru sahaja terbongkar. Saya tidak nampak senjata, tetapi saya nampak ketakutan yang tidak dapat digambarkan. Dan di situ, di tengah-tengah desiran angin yang melalui rimbunan pokok rambutan dan durian, satu kebenaran mula bangkit. Sebelum menjadi mangsa jenayah kejam, siapakah Aisyah? Gadis itu pernah tersenyum manis dalam gaun pengantin yang sederhana, pernah percaya pada cinta, pernah memeluk impian kecil, hanya untuk hidup di sisi orang yang dicintainya, membina sebuah rumah tangga yang aman di kawasan bukit itu. Setahun sebelum hari malang itu, Aisyah menjadi menantu di situ. Seluruh kampung mengatakan dia seorang yang baik, rajin, dan sentiasa memberi salam dengan sopan setiap kali pergi ke pasar atau ke kebun. Tetapi di dalam rumah 2 tingkat itu, di sebalik setiap senyuman sopan itu, ada air mata yang ditelannya seorang diri. Makcik Kalsom, ibu mentua Aisyah, tidak membencinya, tetapi sejak awal lagi tidak menerimanya. Perempuan kampung macam kau ni, apa je yang boleh dibuat? Dah kahwin, tapi seorang anak pun tak boleh bagi. Kata-kata sindiran itu seperti jarum yang menusuk hati Aisyah setiap hari. Dia tidak melawan, hanya diam-diam melakukan semua kerja rumah, dari menjaga kebun hingga memasak, dengan harapan ibunya akan faham dirinya suatu hari nanti. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kebisuan Amirul. Setiap kali ibunya memarahi Aisyah, dia hanya menunduk, tidak membela istrinya, tidak memberi penjelasan. Hanya apabila malam tiba, barulah dia mengusap rambut istrinya dan berkata, "Sabarlah awak, mak saya memang macam tu, buat apa nak marah-marah, penat je." Aisyah tersenyum pahit. Tetapi di dalam hatinya, sejenis cahaya mula malap. Jika cinta hanya dijaga oleh seorang, adakah ia cukup? Hari demi hari, dia semakin kesunyian. Tiada kawan, tiada tempat meluahkan perasaan. Setiap kali makan bersama adalah satu penyiksaan mental. Setiap kali lewat datang haid adalah satu sindiran. Jenis tak boleh beranak macam kau ni, eloklah bungkus kain baju cepat. Keluarga aku tak perlukan bayang-bayang yang tak boleh tolong apa-apa. Ada malam-malam Aisyah duduk di sudut dapur dengan mata yang merah. Tetapi keesokan paginya, dia tetap bangun awal memasak nasi, tetap ke kebun memetik buah seperti biasa. Kerana aku sayangkan Amirul, aku akan cuba bertahan lagi. Tetapi segalanya pecah pada suatu petang. Dia tidak sengaja ternampak mesej di telefon Amirul. Mesej yang dihantar kepada seorang gadis bernama Maya, orang yang pernah disebut oleh ibunya dengan pandangan penuh makna.
Hanya dengan awak, abang rasa jadi diri sendiri. Aisyah terpaku. Malam itu, dia bertanya kepada Amirul. Bukan dengan jeritan, bukan dengan amukan, hanya bertanya. Aisyah tak pernah salahkan abang, tak pernah susahkan abang. Jadi apa salah Aisyah sampai abang sanggup curang macam ni, Amirul? Amirul diam, kebisuan yang lebih kejam daripada sebarang pengakuan. Aisyah menangis tanpa suara. Itulah kali terakhir jiran-jiran melihatnya keluar dari pagar rumah. 3 hari kemudian, yang ditemui hanyalah pakaiannya yang koyak-rabak di bawah lapisan tanah yang sejuk. Pagi hari keempat, sejak laporan orang hilang diterima, pasukan penyiasat kembali ke rumah Amirul. Langit janda baik pada hari itu mendung. Angin bertiup kencang melalui rimbunan pokok buah-buahan di belakang rumah seolah-olah memberi isyarat sesuatu. Kolonel Zainal, dengan matanya yang telah melihat ratusan lokasi jenayah, masih membawa rasa resah yang sukar digambarkan. Semuanya terlalu kemas, terlalu sempurna, dan karena itulah beliau tahu si pembunuh tidaklah sesempurna yang disangkanya. Ketika sedang meninjau di sekitar halaman rumah, seorang anggota tiba-tiba bersuara. Tuan Zainal, tengok anjing-anjing tuh. Beberapa hari lepas kita datang, bukan main bising dia menyala. Kenapa sekarang asyik menggali di satu tempat saja? Sekawan anjing yang terdiri daripada 4-5 ekor anjing kampung yang sehat itu terus menyala riuh. Mendengus berkali-kali sambil menghidu dan menekan kepala ke dalam lapisan tanah di bawah pokok rambutan di belakang kebun. Terutamanya, anjing ketua yang paling besar itu terus berlegar-legar di satu titik, menggeram seolah-olah mau menggali sesuatu keluar. Pada saat itu, riak wajah Amirul, lelaki yang kelihatan tidak bersalah itu, tiba-tiba berubah. Dia meluruh keluar dan menjerit kuat, "Pergi, pergi dari situ, tak ada apa-apa kat situ, anjing gila." Kemarahan Amirul bukan untuk menakutkan anjing-anjing itu, tetapi seolah-olah untuk menghalang sesuatu yang hampir terbongkar. Kolonel Zainal tidak berkata apa-apa, tetapi beliau tahu, orang hanya takut pada tempat di mana mereka menyembunyikan jenayah. Beliau memberi arahan untuk menggali. Hanya selepas beberapa cangkulan pertama, lapisan tanah itu mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung, menyesakkan sehingga sukar bernafas. Bau mayat yang pekat dan tidak dapat disangkal. Kemudian, cebisan pakaian yang reput dan koyak, sehelai gaun yang telah bertompak dengan darah kering. Dan cebisan tulang manusia yang berselerakan, bercampur dengan tanah. Semua orang terdiam. Amirul ketika itu rebah ke tanah dan menjerit, "Ya Allah, Aisyah, kenapa awak buat kerja bodoh macam ni? Kenapa pilih jalan ni?" Dia masih berlakon, tetapi kepura-puraannya tidak lagi dapat meyakinkan sesiapa. Lelaki itu bukan bersedih kerana istrinya, tetapi kerana kebenaran telah terbongkar. Kolonel Zainal berpaling, merenung dalam diam. Yang membunuh wanita itu bukan sahaja tangan si penjenayah, tetapi juga sikap acuh tak acuh suaminya, sikap kuku besi ibunya, dan sebuah masyarakat yang terlalu mudah menerima sikap pasrah seorang wanita. Tiada bunyi tembakan, tiada darah seperti dalam film, hanya satu kematian senyap yang ditanam di bawah pokok yang pernah disiram oleh Aisyah setiap pagi. Dan jika bukan kerana anjing-anjing itu, haiwan yang bertindak mengikut naluri tetapi setia, mungkin dia akan terkubur selamanya dalam kesunyian. Kebenaran boleh ditanam, tetapi keadilan tidak. Kes ini membuat kita percaya bahawa setiap jenayah, walau sebaik manapun dirancang, pasti akan meninggalkan ruang, satu tempat untuk cahaya kebenaran menyinar masuk. Sama ada salahkan anjing atau gerak hati penyiasat, kebenaran akan mencari jalannya untuk bersuara. Dan lebih dari itu,
Ini adalah satu amaran yang keras. Jangan pandang ringan rintihan senyap wanita di dalam keluarga. Jangan anggap diam itu tanda setuju. Dan jangan biarkan kelemahan diri mengubah orang yang kita sayang menjadi mangsa. Sebuah keluarga tidak dibina di atas dasar kepasrahan, tetapi harus dibina dengan keadilan, perkongsian, dan kasih sayang yang sejati. Apabila sebahagian mayat ditemui, lokasi kejadian telah terganggu dengan teruk. Sebahagian besar tulang belulang telah digigit hancur, berselerakan tanpa sebarang corak. Cebisan gaun koyak rabik sehingga tidak lagi jelas bentuknya. Pakar forensik membuat kesimpulan bahwa mayat telah diganggu dengan teruk selepas ditanam, menyebabkan proses untuk menentukan puncak kematian hampir mustahil untuk dilakukan dengan tepat. Seluruh pasukan penyiasat menemui jalan buntu. Amirul dan Makcik Kalsum tetap berkeras mengatakan Aisyah telah membunuh diri. Dia suka fikir negatif, suka merajuk tak tentu pasal, lepas gaduh terus lari. Kali ini agaknya dia betul-betul buat kerja bodoh. Kami pun sedih sangat, kata si ibu, seolah-olah sedang meratapi. Si suami pula menangis sambil memeluk gambar istrinya yang diletakkan di tengah halaman. Tetapi, jauh di dalam mata mereka, masih kurang sesuatu yang biasanya ada pada orang yang kehilangan orang tersayang, kesedihan yang tulen. Kolonel Zainal memperhatikan mereka dari jauh, hatinya berat. Beliau tahu jika tiada bukti tambahan, kes ini mungkin akan ditutup sebagai kes bunuh diri akibat masalah rumah tangga. Beliau pernah menyaksikan banyak jenayah disembunyikan dengan lakonan, tetapi kali ini keadilan datang dari satu kematian yang paling tidak dijangka. Pagi keesokannya, ketika pasukan penyiasat bersiap untuk beredar dari lokasi, seorang anggota berlari tergesa-gesa melaporkan, "Tuan Zainal, anjing ketua tuh, dah mati, perutnya kembung macam nak meletup." Satu keputusan dibuat dalam sekelip mata. Kolonel Zainal meminta perut anjing itu dibedah untuk siasatan, walaupun perkara ini tidak pernah dilakukan dalam kes-kes biasa. Dan pada saat dokter haiwan memasukkan tangannya ke dalam perut haiwan itu, kebenaran yang terpendam selama berhari-hari akhirnya terbongkar. Di dalam perut anjing itu, mereka menemui banyak serpihan tulang kecil, dan di antaranya terdapat sebatang jari kelingking yang masih lengkap dengan calitan cat kuku berwarna merah. Itulah warna cat kuku yang dipilih Aisyah beberapa hari sebelum dia hilang. Perkara ini disahkan serta-merta oleh rakan baiknya. Tiada keraguan lagi, Aisyah tidak membunuh diri. Aisyah telah dibunuh dan mayatnya telah digigit oleh anjing-anjing di rumah itu selepas ditanam secara tergesa-gesa di bawah pokok rambutan. Seluruh pasukan terdiam. Keheningan menyelubungi suasana. Amirul yang melihat dari jauh adegan bedah siasat anjing itu tidak mendekat, tidak bertanya, hanya berpaling dan setitis peluh sejuk mengalir di belakang lehernya. Pada masa itu, Kolonel Zainal hanya berkata dengan suara yang perlahan, tetapi cukup tajam untuk menembusi psikologi si penjenayah. Bukan keterangan manusia yang bercakap, tetapi haiwan yang kamu bela sendiri. Kamu ingat, kamu boleh sembunyikannya. Tetapi keadilan ada caranya sendiri. Apabila bukti hidup dari perut anjing itu didedahkan, Amirul tidak lagi dapat menafikannya. Polis segera memanggilnya untuk soal siasat semula. Kali ini, kepingan-kepingan teka-teki yang berselerakan mula bercantum menjadi sebuah gambaran yang lengkap, lebih suram dan dingin daripada yang sesiapa bayangkan. Cerita ini bukan sekadar kematian akibat pergaduhan suami istri. Ia adalah sebuah konspirasi yang disembunyikan oleh ketenangan dua orang yang paling rapat dengan mangsa, suami dan ibu mentuanya. Dari keterangan saksi-saksi, jiran-jiran, hinggalah rekod panggilan telepon Amirul, satu kebenaran menjadi jelas.
Amirul mempunyai hubungan sulit dengan Maya, seorang gadis muda, anak kepada seorang pegawai daerah yang dianggap oleh Makcik Kalsom sebagai pasangan yang lebih sepadan untuk anaknya. Setiap perbualan mesej, setiap pertemuan rahsia, semuanya tersimpan. Terutamanya, hanya beberapa hari sebelum Aisyah hilang, Amirul pernah menghantar mesej kepada Maya, "Tunggu abang sekejap lagi, nanti Mak akan selesaikan semuanya." Apa maksud selesaikan? Adakah menghalau istrinya pergi atau sesuatu yang lebih mengerikan? Apabila penyiasat bertanya tentang peranan ibunya, Amirul masih cuba mengelak. Tetapi melalui setiap butiran kecil, setiap keterangan saksi, potret Makcik Kalsom, wanita kuku besi itu semakin jelas. Dia tidak memukul, tidak memaki di hadapan jiran, tetapi sentiasa menanamkan kebencian terpendam terhadap menantunya yang dianggap orang kampung ke dalam kepala anaknya. "Kau tengok si Maya tu, cantik, pandai. Kawin dengan dia, Mak cakap sepatah je, dah boleh dapat rumah, dapat kereta. Kau kawin dengan jenis miskin tak beranak tu. Kau nak hidup jadi kuli sampai bila?" Kata-kata itu diulang-ulang, menitis seperti asid yang meresap perlahan-lahan ke dalam diri Amirul, seorang lelaki yang lemah dan tidak berpendirian, lebih takut mengecewakan ibu daripada melukakan hati istri. Aisyah di mata Makcik Kalsom bukanlah seorang menantu, dia hanyalah satu halangan. Dan bagi Amirul, di antara dua wanita itu, dia tidak memilih orang yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuknya. Dia memilih untuk naik dengan cara memijak. Malam kejadian, menurut pengakuan, Aisyah dan Amirul bertengkar hebat. Dia menuduh suaminya curang, suaminya pula menyalahkannya kerana tidak dapat melahirkan anak. Pertengkaran menjadi semakin sengit, dan apabila Makcik Kalsom masuk campur, segalanya meletus. Tetapi bukannya meleraikan, dia dengan dingin mengeluarkan satu ayat seperti hukuman. "Kalau dia dah tak ada kat sini lagi, hidup kau akan buka lembaran baru." Kata-kata itulah yang menjadi percikan api terakhir yang menyalahkan tong bahan letupan. Amirul telah mencekik Aisyah betul-betul di hadapan ibunya. Aisyah tidak menjerit, hanya memandangnya, matanya terbuka luas menahan sakit. Bukan karena takut mati, tetapi karena tidak percaya orang yang dicintainya sanggup membunuhnya. Selepas Aisyah tidak lagi bernyawa, Makcik Kalsum tidak menangis, tidak takut. Dia hanya memandang anaknya dan berkata dengan tenang, "Pergi kali lubang, sebelum jiran-jiran terhidu baunya." Kedua-dua ibu dan anak itu menanam mayat secara ala kadar, menyangka cuaca yang akan memasuki musim tengkujuh akan mengeraskan tanah dan menyimpan rahsia mereka. Tetapi apa yang mereka tidak sangka, anjing-anjing yang pernah dijaga oleh Aisyah setiap hari enggan berdiam diri. Ini bukan lagi kes pembunuhan biasa, tetapi sebuah tragedi tentang pilihan. Seorang ibu yang kerana cita-citanya telah menolak anaknya ke dalam kegelapan jenayah. Seorang suami yang kerana kelemahan dan ketakutan mengecewakan ibu sanggup mengorbankan satu nyawa. Dan seorang istri yang mencintai dengan tulus, hidup dalam kepasrahan, terpaksa mati dengan tragis di tangan orang yang paling dipercayainya. Cinta tidak boleh hidup tanpa rasa hormat. Keluarga tidak boleh wujud jika hanya seorang yang berusaha. Aisyah telah mati, tetapi kisahnya menjadi pengajaran untuk kita semua. Jangan memilih untuk diam apabila dilukai. Jangan atas nama anak atau cinta untuk menghalalkan kawalan kuku besi. Dan yang paling penting, jangan biarkan ketamakan dan keegoisan mengubah orang yang kita sayang menjadi pembunuh.
Bilik soal siasat ibu pejabat polis kontingen Pahang petang itu sunyi sepi. Cahaya lampu putih menyuluh terus ke meja kayu di tengah bilik. Amirul Hakim dengan wajah lesu dan mata yang cengkung duduk menunduk, kedua-dua tangannya digenggam erat. Buat pertama kali sejak ditangkap, dia tidak lagi menangis, tidak lagi berlakon. Di hadapannya ialah Kolonel Zainal Abidin. Beliau tidak memulaikan dengan tuduhan, tidak menghentak meja, tidak menjerit. Sebaliknya, bercakap dengan lembut seperti seorang bapa yang menasehati anak yang sesat. "Kamu sayangkan Aisyah?" Soalan itu kedengaran mengejutkan. Amirul terdiam seketika, kemudian dia mengangguk perlahan. "Pernah sayang." Kolonel Zainal tersenyum sinis, menolak sebuah kotak kecil ke arahnya. Di dalamnya ada sebentuk cincin kawin yang lama dan berlumuran tanah, ditemui di bawah pokok rambutan. Jadi, kamu tahu tak, bila orang mati, apa benda terakhir yang dia pegang? Amirul tidak menjawab. Pandangan mata Aisyah. "Dia tetap pandang kamu sampai saat terakhir, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekecewaan." Mata Amirul mula merah, dia berpaling. Kolonel Zainal menyambung dengan suara yang tegas, tetapi perlahan. "Mak kamu mungkin kuku besi, tapi kamulah yang melakukannya. Kamu yang pilih jalan tuh, tiada siapa paksa. Kamu pernah berjanji akan lindungi Aisyah, pernah pegang tangannya masa majlis kahwin, pernah panggil dia istri, tapi akhirnya kamu pilih untuk diam sebelum kamu pilih untuk bunuh dia." Amirul menggenggam tangannya lebih erat, peluh membasahi dahinya. Dia tergagap. Saya tak sengaja. Saya cuma nak takutkan dia. Saya hilang kawalan." Kolonel Zainal tidak memotong. Beliau mengeluarkan dari fail sekeping gambar jari kelingking dengan cat kuku merah, meletakkannya perlahan di atas meja. Aisyah, cat kuku pada 12 November. Dia beritahu kawan baiknya, dia nak nampak ceria sikit untuk gembirakan Amirul. Sejurus selepas itu, dia mati. Suara beliau merendah seperti satu rintihan penyesalan. Dia masih berusaha, walaupun harapannya hampur padam. Amirul menangis teresak-esak. Dia merebahkan kepalanya ke meja. Saya salah. Memang saya. Saya yang buat. Saya yang bunuh Aisyah. Mak cuma nak saya ada masa depan yang lebih baik. Tapi kenapa? Kenapa saya bodoh sangat?" Seluruh bilik kekal senyap. Kolonel Zainal memejamkan matanya sejenak, kemudian berkata, "Kamu bukan bodoh, kamu cuma lemah. Dan kelemahan itulah yang mengubah kamu menjadi seorang pembunuh. Ada pembunuh yang membunuh bukan kerana sifat semula jadi mereka yang kejam, tetapi kerana mereka membiarkan ketamakan, kelemahan, dan kebergantungan pada orang lain mengawal tindakan mereka." Amirul bukanlah seorang yang berdarah sejuk dari awal, tetapi apabila berdepan dengan dua pilihan, melindungi istri atau memuaskan hati ibu, dia memilih yang lebih mudah, diam, tidak peduli, dan akhirnya jenayah. Sesi soal siasat ini bukan sekadar satu pengakuan, tetapi satu pengajaran pahit bagi mereka yang hidup tanpa pendirian, tidak berani bertanggung jawab terhadap orang yang mereka sayangi. Cinta bukan sekadar perasaan. Cinta adalah keberanian untuk berdiri di sisi orang yang kita sayang, walaupun seluruh dunia berpaling. Dan sebagai ibu bapa, jangan gunakan kuasa kasih sayang dengan cara yang salah untuk mengawal kehidupan anak-anak. Kerana kasih sayang jika salah tempat, akan menjadi pisau yang membunuh. Malam 15 November 2022, langit janda baik mendung, seolah-olah meramalkan sesuatu akan runtuh. Di dalam rumah yang kelihatan tenang, di tengah-tengah kebun durian dan rambutan itu, satu pertengkaran meletus. Tetapi berbeza dari sebelum ini, kali ini adalah kemuncaknya.
Aisyah telah mengetahui segalanya tentang hubungan sulit suaminya dengan gadis bernama Maya, tentang mesej-mesej rahasia, tentang pandangan mata Amirul yang tidak lagi sama seperti dahulu. Dia tidak menjerit, tidak mengamuk, hanya dengan tangan yang gemetar memegang telepon dan bertanya, "Sampai bila abang nak permainkan Aisyah? Sejak bila Aisyah jadi orang luar dalam hidup abang sendiri?" Amirul diam, matanya tidak lagi berani memandang istrinya. Dia coba mengelak tetapi suara Aisyah bergetar. Aisyah dah sabar dengan mak abang. Aisyah dah tahan macam-macam kata nista sebab Aisyah ingat abang betul-betul sayangkan Aisyah. Tapi sekarang abang layan Aisyah macam ni. Makcik Kalsom yang terdengar pertengkaran dari dapur naik ke atas, suaranya tidak dapat menyembunyikan rasa jengkel. "Dia cakap tu betul, kau cerminlah diri kau tu sikit. Jenus miskin tak boleh beranak, buat apa nak menempel dengan si Amirul ni lagi? Lepaskan jelah dia." Aisyah terpaku. Pandangannya kosong. Dia berpaling kepada Amirul, bertanya perlahan, "Itu yang mak abang fikir. Abang pula macam mana? Abang rasa Aisyah ni beban ke?" Amirul teragak-agak, tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Kebisuan itulah yang menjadi tikaman paling berbisa. Aisyah menangis, bukan kerana dimaki, tetapi kerana hatinya yang selama ini cuba dipertahankan, akhirnya hancur berkecai. Dia mengeluh dan berkata dengan dingin, "Kalau Aisyah mati, mungkin semua orang lagi gembira." "Mak dapat menantu baru, abang dapat hidup baru kan?" Amirul panik, melangkah ke depan untuk memegang tangan istrinya, tetapi Aisyah menepis. Mereka mula bergelot. Dia membaling telefon dan cuba meluruh keluar. Amirul menahannya, kemarahan membuak-buak seperti ombak ganas. Dalam sekelip mata, dia mencekik leher Aisyah dengan kuat. Aisyah meronta-ronta, menjerit, "Lepas! Abang buat apa ni Amirul? Amirul!" Makcik Kalsom langsung tidak menghalang, sebaliknya berdiri diam dengan dingin, seolah-olah apa yang berlaku tiada kaitannya. Sehingga Aisyah terbaring kaku di atas lantai, matanya terbeliak, kebiruan, setitis air mata belum sempat jatuh ke pipi. Suasana menjadi tegang, senyap, seolah-olah masa terhenti. Seketika kemudian, Amirul terduduk dan meraung, "Mak, Amirul dah bunuh Aisyah." Dan Makcik Kalsom dengan suara yang masih tenang seolah-olah tidak terkejut. "Diam, bangun, pergi tanam dia. Apa nak menangis lagi? Benda dah jadi, kena bersihkan." Mereka berdua senyap-senyap menggali lubang di belakang kebun, di bawah pokok rambutan yang pernah dijaga oleh Aisyah setiap hari. Tiada lilin, tiada kemenyan, tiada ucapan selamat tinggal. Hanya ada kegelapan, tanah yang sejuk, dan satu roh yang dikhianati. Tragedi Aisyah bukan sahaja dibunuh, tetapi dikhianati oleh orang yang paling dipercayai dan disayanginya. Kadangkala, kematian tidak datang dari sebilah pisau, tetapi dari luka-luka senyap, dari kebisuan seorang suami di hadapan ketidakadilan, dari kekejaman dingin seorang ibu, dari pengorbanan yang dianggap sia-sia di mata orang lain. Jika hari itu Amirul berani membela istrinya, walaupun hanya dengan sepatah kata, jika Makcik Kalsum sanggup berundur selangkah, jika Aisyah tidak hidup terlalu pasrah, mungkin segalanya akan berbeza. Keluarga bukanlah tempat untuk seseorang berkorban secara sepihak, tetapi tempat di mana setiap orang harus tahu untuk saling membela, terutamanya pada saat paling lemah. Dan cinta, jika tidak dijaga dengan kebaikan dan kejujuran, perlahan-lahan akan menjadi luka, dan suatu hari nanti menjadi pisau yang membunuh kepercayaan. Pada bulan Mei 2023, di Mahkamah Tinggi Pahang, perbicaraan kas bunuh dan menyembunyikan mayat secara rasmi berlangsung. Di luar mahkamah, langit masih cerah membiru.
tetapi suasana di dalam sangat berat, seolah-olah semua emosi yang terpendam selama berbulan-bulan kini meletus serentak. Amirul duduk di kandang tertuduh, wajahnya pucat, matanya cengkung, tidak lagi kelihatan seperti jejaka kacap suatu ketika dahulu. Mak Cik Kalsom, dengan rambut yang sudah separuh beruban, matanya yang dingin masih cuba mengekalkan ketenangan, tetapi tangannya tidak henti-henti menggeletar. Di bawah, keluarga Aisyah duduk terdiam, si ayah menggigit bibir hingga berdarah. Si ibu hanya mampu menangis tanpa suara, memeluk gambar anaknya, satu-satunya gambar yang tinggal ketika Aisyah tersenyum di majelis perkahwinannya. Kertas pertuduhan dibacakan. Apabila pihak pendakwaan menyebut butiran mencekik hingga mati, seluruh dewan seakan-akan menahan nafas. Apabila disebut arahan pergi gali lubang, tanam dia sebelum orang lain tahu, ramai yang tidak dapat menahan air mata. Setiap patah perkataan, seperti tukul yang memukul terus ke dinding nurani, membuatkan orang ramai meremang. Di pihak tertuduh, Amirul menunduk, tidak berani mengangkat muka. Hanya apabila hakim bertanya, tertuduh ada apa-apa yang ingin dikatakan kepada keluarga mangsa? Amirul dengan suara tersekat-sekat berdiri. Saya minta maaf pada mak ayah Aisyah. Saya tak layak jadi menantu, tak layak jadi manusia. Dia memandang ke arah gambar Aisyah, suaranya pecah seperti anak kecil. Aisyah, abang salah. Kalau boleh tukar nyawa abang untuk Aisyah hidup balik, abang akan tukar tanpa ragu-ragu. Seluruh mahkamah senyap untuk beberapa saat. Mak Cik Kalsom masih tidak menitiskan setitik air mata, hanya berkata satu ayat apabila ditanya. Saya cuma nak yang terbaik untuk anak saya, tapi mungkin cara saya salah. Satu ayat yang sudah terlambat dan tiada siapa lagi mahu mendengarnya. Hakim menjatuhkan hukuman, Amirul Hakim dihukum mati atas kesalahan membunuh. Mak Cik Kalsom pula dihukum penjara seumur hidup atas peranannya sebagai rakan sejenayah, membantu dan menyembunyikan jenayah. Sejurus selepas keputusan dibacakan, tangisan meletus dari pihak keluarga mangsa. Ibu Aisyah meraung memanggil nama anaknya, seolah-olah hatinya direntap. Anakku, mak minta maaf, mak tak dapat selamatkan kamu. Kamera bergerak perlahan merakam setiap wajah, dari keluarga mangsa hingga ke orang ramai yang hadir. Setiap wajah menampakkan kesedihan, tetapi jauh di dalamnya ada satu kelegaan. Bukan untuk si mati, tetapi untuk kebenaran. Keadilan tidak dapat menghidupkan semula orang yang telah pergi, tetapi ia dapat mengembalikan maruah, nilai, dan suara bagi mereka yang pernah ditindas dalam kesunyian. Amirul membayar dengan nyawanya, Mak Cik Kalsom, membayar dengan sisa hidupnya di sebalik tirai besi. Tetapi yang lebih menakutkan daripada hukuman mati adalah seksaan batin. Jenayah terbesar bukanlah pada tindakan membunuh, tetapi pada sikap acuh tak acuh terhadap orang yang pernah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita. Perbicaraan berakhir, tetapi kisahnya kekal sebagai satu amaran. Untuk ibu-ibu yang atas nama kasih sayang mengawal kehidupan anak-anak. Untuk lelaki-lelaki yang lemah dan membiarkan kebisuan membunuh orang yang mereka sayang, dan untuk wanita-wanita yang sedang pasrah di dalam keluarga tanpa lagi suara, jangan biarkan sesiapa mati dalam kesunyian. Jangan biarkan ikatan kekeluargaan menjadi alasan untuk jenayah berlaku, dan jangan biarkan air mata jatuh apabila semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan selepas perbicaraan, rumah 2 tingkat di tengah-tengah kebun di Janda Baik yang pernah riuh dengan gelak tawa sepasang suami istri muda, kini terbiar sunyi seperti sebuah tinggalan. Pintu pagarnya berkarat, kebunnya dipenuhi semak samun,
Pokok rambutan tempat mayat Aisyah pernah ditanam dibiarkan kering, tiada siapa yang peduli. Penduduk yang lalu lalang hanya menunduk dalam diam. Ada yang membakar colok, kemudian pergi tanpa kata. Tiada siapa lagi menyebut nama Amirul. Tiada siapa yang bersimpati dengan Makcik Kalsum, kerana akhirnya tiada pemenang dalam cerita ini. Keluarga Aisyah, walaupun mendapat keadilan, tidak akan pernah lagi berpeluang memeluk anak perempuan mereka. Si ibu tua masih sering ke halaman, tangannya memegang gambar kawin yang lama. Setiap kali ada yang bertanya, dia hanya menjawab satu ayat. Dia dulu budak yang baik sangat, sebab terlalu baiklah orang buli dia sampai mati. Ayat itu kedengaran ringan, tetapi sakitnya seperti dihiris pisau. Bukan sahaja kesedihan seorang ibu yang kehilangan anak, tetapi luahan hati ribuan wanita yang pernah pasrah dalam perkawinan, yang pernah berfikir dengan bertahan sedikit lagi, cinta akan dapat diselamatkan. Tetapi Aisyah tidak salah kerana baik, yang salah adalah mereka. Mereka yang mengambil kesempatan atas kepasrahan itu dan menindasnya hingga ke penghujungnya. Amirul, si suami durjana, kini berada di bilik tahanan akhir menunggu hukuman dilaksanakan. Pada hari-hari terakhirnya, dia meminta kertas untuk menulis surat. Surat terakhir yang dihantar pulang hanya mengandungi satu baris. Kalaulah hari itu, aku berani membela istriku walau sekali saja. Tetapi malangnya, kalaulah itu terpaksa dibayar dengan seluruh nyawa seorang manusia. Makcik Kalsom di dalam penjara tidak bercakap dengan sesiapa. Setiap hari, dia duduk termenung, matanya kosong memandang ke halaman. Orang kata dia mengalami gangguan mental ringan, tetapi mungkin itu bukan penyakit, tetapi hukuman nurani yang sedang menggerogotinya secara senyap. Seorang ibu, seorang istri, seorang anak, semuanya hancur dalam tragedi ini. Yang tinggal hanyalah debu. Selepas perbicaraan, selepas hukuman, apa yang tinggal sentiasa menjadi persoalan besar untuk masyarakat kita. Berapa ramaikah wanita yang sedang pasrah di dalam rumah mereka sendiri? Berapa ramaikah suami yang berdiri di antara ibu dan istri tetapi tidak berani memilih yang benar? Dan berapa ramaikah ibu bapa yang atas nama sayang pada anak mengawal kehidupan orang lain? Tragedi tidak bermula dengan kematian. Ia bermula dari kebisuan, dari sikap seseorang yang tidak peduli pada penderitaan orang tersayang, dari cara kita menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Aisyah bukanlah mangsa pertama, tetapi kisahnya jika didengari boleh menjadi loceng kesadaran untuk jutaan orang. Jika Anda rasa cerita ini wajar diketahui lebih ramai orang, agar lebih ramai wanita menjadi lebih kuat, agar lebih ramai lelaki menjadi lebih sedar, sila kongsi, sila komen, biarkan suara keadilan bukan sahaja bergema di mahkamah, tetapi di setiap rumah. Dan jika Anda sedang menanggung derita dalam diam, tolong jangan menanggungnya seorang diri, bersuaralah. Melangkahlah keluar, kerana Anda layak disayangi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Jenayah boleh ditanam di bawah tanah, tetapi kebenaran sentiasa tahu cara untuk bercambah. Hai semua yang sedang menonton, coba komen sikit, korang dari mana tuh? Seronok juga kalau dapat tahu pendengar atau penonton kita datang dari seluruh pelosok negara, kan? Jadi, apa pendapat korang tentang cerita yang baru saya sampaikan tadi? Ada yang terkesan? Atau mungkin ada bahagian yang paling korang suka? Saya suka baca komen-komen korang semua. Apapun yang korang sedang lalui, saya doakan semoga korang semua sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilindungi.
Semoga sentiasa ada ketenangan dan kedamaian dalam hidup korang ya. Dan akhir sekali, kalau korang pun ada kisah menarik atau pengalaman sendiri yang ingin dikongsikan, jangan segan-segan tahu. Boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Mana tahu cerita korang pula boleh jadi inspirasi atau hiburan untuk kita semua.